Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita masih berada di bawah subtopik 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Namun pada hari ini cikgu akan fokuskan 3 subtopik terakhir dalam teknologi pembuatan ini iaitu 2.1.8 membuat kemasan model 3D berdasarkan bahan binaan. Yang kedua 2.1.9 iaitu menilai model 3D yang telah dihasilkan. Dan yang terakhir adalah 2.1.10 menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien. Dan di akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu dapat mencapai ketiga-tiga standard pembelajaran ini dengan baik. Okey, cuba kamu perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan dalam slide ini dan lihat betul-betul apa perbezaan kedua-dua gambar ini. Okey, kalau kita lihat di sini, gambar yang di sebelah kiri cikgu ini warnanya kurang menarik berbanding gambar yang di sebelah kanan. Okey, jadi kita nak tahu bagaimana ia boleh berlaku. Kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan kemasan. Kemasan adalah satu proses menyaluti bahagian luar produk supaya dapat menambah baik dan memperbaiki kelemahan produk. Okey, kenapa kita perlu buat kemasan pada produk? Yang pertama adalah untuk kita melindungi permukaan produk daripada calar dan karat. Okey, kalau kamu tengok gambar dekat sini, kunci ni kita perlu buat kemasan pada dia supaya kita tak nak dia karat ataupun bercalar. Okey, tujuan yang kedua adalah untuk kita menambah nilai estetik pada produk tersebut supaya ianya lebih menarik dan dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk tersebut. Okey, di sini terdapat beberapa kaedah kemasan beserta bahan binaan. Kita lihat terlebih dahulu kaedah kemasan yang pertama iaitu sembur. Sembur ini kebiasaannya kita akan menggunakan spray dan bahan kemasan yang kita gunakan adalah cat dan lika. Okey, dan kita menggunakan bahan kemasan ini pada bahan binaan seperti kayu, keluli dan plastik. Yang kedua adalah sapu. Sapu ini kebiasaannya kita akan menggunakan brus dan bahan kemasan yang kita gunakan adalah cat licau ataupun shellac pada bahan binaan seperti kayu dan keluli. Yang ketiga, kaedah kemasan yang ketiga adalah pelekat. Pelekat ini kita menggunakan bahan kemasan seperti pelekat pada bahan binaan seperti kayu dan MDF. MDF ini merupakan kayu. Okey, dan yang terakhir adalah electroplating ataupun saduran. Kita menggunakan bahan kemasan seperti perak dan emas pada bahan binaan seperti keluli. Dalam membuat kemasan pada model 3D, kita menggunakan dua konsep, iaitu konsep elektrostatik. Yang kedua adalah konsep electroplating. Kita lihat terlebih dahulu konsep elektrostatik. Konsep elektrostatik adalah suatu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Statik ini bermaksud tidak bergerak ataupun tetap. Dan cas-cas yang terhasil terdiri daripada cas positif dan cas negatif. Okey, sebagai contoh, kita tengok magnet. Magnet ni ada dua kutub, iaitu kutub utara dengan kutub selatan. Okey, apabila kutub utara dengan kutub utara, ia akan menolak sebab sama. Tetapi apabila kutub utara dengan kutub selatan, ia akan menarik. Okey, oleh itu konsep yang sama kita gunakan dalam konsep elektrostatik ini, di mana apabila cas positif bertemu cas positif ataupun cas negatif bertemu cas negatif, ia akan menolak antara satu sama lain. Tetapi apabila cas positif bertemu dengan cas negatif, ia akan menarik antara satu sama lain. Okey, kamu lihat gambar yang cikgu tunjukkan dalam slide ini, di mana rambut ini tertarik ke arah lapisan plastik kerana layar rambut ini bercas positif, lapisan plastik ini bercas negatif. Okey, ingat apabila cas negatif bertemu dengan cas positif, ia akan menarik antara satu sama lain. Okey, konsep yang kedua adalah konsep electroplating, iaitu satu kaedah kemasan yang digunakan untuk membuat saduran pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan sesuatu bahan. Dan konsep ini kita sesuai
guna untuk bahan pembuatan yang menggunakan logam. Okey, ini adalah contoh produk yang kita menggunakan konsep electroplating. Okey, kamu lihat sudu ini, gambar di sebelah kanan ini lebih menarik warnanya berbanding di sebelah kiri ini. Okey, tengok kunci ini warnanya telah berubah. Okey, dalam kita menggunakan konsep electroplating ini untuk membuat kemasan pada model 3D, kita memerlukan beberapa bahan. Yang pertama adalah bika. Bika ini adalah berfungsi untuk menakung cecair elektrolit dan merendam produk serta bahan saduran untuk proses electroplating. Okey, yang kedua adalah wire berserta klip buaya. Yang ni. Okey, fungsinya adalah untuk mengalirkan arus elektrik agar proses electroplating itu dapat berlaku. Kepingan bar tembaga yang ni. Okey, kepingan bar tembaga ini dia berfungsi untuk menyaluti objek yang akan disadu. Okey, cecair elektrolit yang warna biru ini membenarkan arus untuk mengalir bahan saduran kepada bahan yang disadu. Dan yang terakhir adalah kita perlukan sel 9 voltan ataupun bateri sebagai punca kuasa elektrik. Okey, untuk bagi kamu faham lagi mengenai konsep elektrostatik dan electroplating, kita akan tengok video. Okey, ini merupakan salah satu contoh bagi konsep elektrostatik di mana yang panjang ni adalah electrode rod. Okey, electrode rod ni adalah bercas positif dan akan disembur dengan cat, dan cat ini adalah bercas negatif. Okey, apabila cas positif dengan cas negatif bertindak balas, secara tak langsung ia akan menyebabkan berlakunya proses elektrostatik di mana kamu tengok dekat sini. Apabila berlaku tindak balas antara cas positif dengan cas negatif, maka ia akan menyalut keseluruhan, cat tadi akan menyalut keseluruhan elektrod tersebut. Okey, seterusnya kita akan tengok video bagi electroplating pula. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk video yang kedua iaitu bagi konsep electroplating. Okey, kalau kamu lihat di sini, ini adalah bika. Okey, ini adalah cecair elektrolit yang berfungsi untuk membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, ini adalah wire berserta klip buaya. Okey, ini adalah bateri. Ini adalah bahan saduran dan ini adalah produk. Okey, apabila kita merendam produk dengan bahan saduran ni ke dalam cecair elektrolit ni, maka berlaku tindak balas bahan saduran ini dengan bahan yang disadukan ini. Jadi, dalam tempoh ini sedang berlaku proses electroplating. Okey, kita lihat. Okey, setelah beberapa minit kita rendam, okey, kita akan lihat kunci tadi telah berubah warna. Inilah yang dimaksudkan kemasan melalui proses electroplating. Bahan produk kita itu telah berubah warna menjadi warna lain. Okey, seterusnya kita akan masuk subtopik yang kedua iaitu 2.1.9 menilai model 3D yang telah dihasilkan. Apa tujuan kita menilai model 3D yang dihasilkan ini adalah untuk kita atasi kelemahan yang mungkin timbul semasa kita hasilkan model 3D ini sebelum kita keluarkan ataupun hasilkan produk yang sebenar. Okey, dan penilaian ini kita ambil dari segi aspek prinsip. Okey, kemudian dari segi elemen reka bentuk. Okey, ini merupakan contoh borang penilaian reka bentuk di mana aspek elemen reka bentuk kita mengambil kira garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Manakala dari segi prinsip reka bentuk pula kita mengambil kira keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan harmoni.
Okey, pentingnya kita menilai produk 3D kita tu supaya kita dapat menambah baik ataupun memperbaiki kelemahan yang terdapat pada model 3D kita tu sebelum kita keluarkan produk yang sebenar. Okey, seterusnya kita akan masuk 2.1.10 iaitu menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien. Okey, apa tujuan kita menjana idea ni? Okey, tujuannya adalah untuk kita hasilkan ataupun kita tambah baik produk kita tu dari semasa ke semasa. Dan mengapa kita menjana idea untuk kita hasilkan reka bentuk produk yang lebih efisien adalah untuk kita pastikan produk kita tu dapat bersaing dengan produk yang sama yang dikeluarkan oleh pengeluar lain. Yang kedua, kita nak pastikan bahawa produk kita tu lebih kompetitif dan mempunyai kelebihan dalam pasaran. Secara tak langsung kita dapat bersaing dengan pengeluar yang lain yang mengeluarkan produk yang sama. Kemudian kita dapat menambah baik dari segi fungsi, reka bentuk, kualiti dan estetika terhadap produk yang kita keluarkan tu. Okey, tengok contoh gasing ini. Ini adalah penjanaan idea yang dilakukan terhadap gasing di mana penambahbaikan dilakukan. Okey, cuba kamu perhatikan contoh yang gambar yang cikgu tunjukkan dalam slide ini, iaitu contoh gasing di mana gasing tradisional yang ini diubah sesuai ataupun diinovasi dari segi reka bentuknya seperti gasing merah ini. Kemudian diubah sesuai lagi seperti gasing biru ini menjadi lebih moden. Okey, di sini kita dapat lihat berlakunya penjanaan idea di mana ia telah melalui proses penambahbaikan. Setakat ini sahaja dulu PTPR kita pada hari ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, kamu boleh tanya cikgu. Okey, cikgu harap kamu buat latihan yang cikgu akan berikan nanti.